الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا عدوان إلا على الظالمين. فإن الأصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور أوساطها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan segala nikmat yang diberikan kepada kita menjadikan kita hamba Allah yang tahu bersyukur dan bertakwa kepada-Nya. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pembicaraan kita berkenaan dengan akidah, pasal yang ke-9 ataupun bab 9 berkenaan dengan martabat iman. Martabat iman, dan kita telah pun membicarakan pada minggu yang lepas berkaitan dengan martabat iman. Yang pertama, makna martabat iman ulama. Mana martabat iman ulama, dia bertambah. Yang kedua, martabat iman yang bertaklid, boleh jadi bertambah dan boleh jadi berkurang. Dan yang ketiga, martabat orang yang menjalankan syariat Allah, sama juga, tambah dan berkurang. Bila banyak melakukan taat kepada Allah, dia akan bertambah. Bila berkurang, kurang melakukan taat dan ibadah kepada Allah, dia akan berkurang. Dan kita akan masuk kepada martabat yang keempat, iaitu martabat iman para nabi dan rasul. Maknanya iman para nabi dan rasul ini sentiasa bertambah dan tak pernah berkurang. Iman nabi-nabi dan rasul-rasul adalah iman yang paling tinggi dan sempurna dari iman yang lain. Iman para rasul adalah iman yang paling tinggi. Namun kita tidak boleh mempersoalkan, dan pernah beberapa orang pemuda dia mempersoalkan tentang ibadah Nabi. Dia tanya macam mana solatnya Nabi, macam mana puasanya Nabi, macam mana sembahyang Nabi. Nabi jawab, aku puasa, mana puasa solat, ini hari puasa, besoknya aku tak puasa. Dan aku sembahyang malam, besoknya aku tidur, maknanya begitu. Dan Nabi kata, aku ini berkahwin. Lalu dia mengatakan bahawa itu saja sama ibadah Nabi. Beberapa pemuda tadi, lalu ada di antara mereka yang mengatakan, adapun aku akan sembahyang setiap malam. Tak henti. Lalu kata yang berikutnya, aku akan puasa setiap hari. Maknanya tidak akan setiap hari, besok lusa dia puasa. Dan sebahagian lagi mengatakan, aku tidak akan berkahwin, kerana baginya bila berkahwin itu meningkat daripada beribadah kepada Allah. Lalu Nabi dengan muka merah padamnya mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa tak suka
tekan sunnah ini bukan dari kalangan umat wayah sebelum. Maknanya, dan kita tahu bahawa iman para nabi ini martabat yang paling tinggi dan dia bertambah dan tak pernah berkurang. Kerana apa? Kerana nabi-nabi dan rasul-rasul itu adalah orang yang sangat-sangat kasih kepada Allah. Nabi dan Rasul ini kasihnya teramat mendalam kepada Allah dan taat, istiqamah serta tetap pendirian. Takut melanggar perintah Allah, menunaikan hak-hak ketuhanan, suci daripada lumuran dosa sebelum kenabian dan kerasulan. Sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, suci daripada dosa. Kita tengok contoh Nabi Ibrahim AS, sekalipun bapaknya Azar seorang yang tukang buat berhala, yang memahat kayu batu jadi berhala. Tapi Nabi Ibrahim tidak pernah sekalipun wajahnya sujud atau melakukan upacara pengabdian kepada patung-patung atau berhala itu, tak pernah. Sekalipun Nabi Ibrahim AS disuruh waktu kecilnya menjual patung tersebut, dia jual. Tapi sambil dia menjual, dia kata apa? Tuan-tuan belilah patung ini. Kalau tuan-tuan beli memang bangang betul lah. Kenapa? Sekalipun dia ada mata, dia ada mulut, dia ada telinga pekak badak, bisu, tidak dapat berkata-kata. Akhirnya orang malu. Dan dia juga mengajak bapaknya untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Tapi bapak dia beri amaran, kalau kamu beritahu aku lagi, aku akan hentam kamu. Saya cuma aku akan rejam kamu, apa paling kamu ke batu. Maknanya para nabi ini suci daripada lumuran dosa-dosa sebelum kenabian dan kerasulan, dan orang-orang yang maksum daripada dosa. Nabi dan Rasul ini orang yang maksum, terpelihara daripada melakukan dosa. Tapi Nabi bertaubat tiap-tiap hari 70 kali. Ada yang menyatakan lebih daripada 100 kali, aksar min mi'ah. Nabi tidak berdosa, tapi kenapa? Nak tunjukkan. Dan Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kenapa ya Rasulullah, kamu sembahyang bangun sembahyang malam ini sampai bekak kaki-kakimu? Bukankah kamu ini telah Allah Ta'ala jamin syurga? Bukan setakat jamin syurga, malah kamu ni maksum daripada dosa. Tapi apa Nabi jawab? Afala akunu abdan syakur. Apakah aku ni tidak bukan hamba yang tahu bersyukur kepada Allah Ta'ala? Nak menunjukkan. Dan kita ni setidak-tidaknya kena ikut Nabi. Kena ikut Nabi. Kenapa Allah Ta'ala dah nyatakan dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, di atas lidah Nabi, sekiranya kamu hendak dikasihi oleh Allah, fattabi'uni, ikutlah. Yuhibbukumullah, nescaya kamu akan dikasihi oleh Allah Ta'ala. Yaghfir lakum dzunubakum, bukan setakat itu saja, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kamu. Tapi kita terbalik ayat tadi. Banyak orang dia guna untuk ayat ayat pengasih, dia kata. Oh, cewek datang, dia baca ayat tadi. Tapi intipati ayat tu dia tak faham. Itu dia. Dan kita tahu Quran ini penawar. Lebih baiklah kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan iman mereka kepada Allah
adalah dengan dalil dan hujah. Ada bukti, ada dalil dan hujah. Dan mereka dikurniakan, yakni para rasul, mukjizat. Rasul ni ada mukjizat. Mukjizat ni apa? Perbuatan yang mencarikan adat yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Sihir ni apa? Sihir ni perkara yang mencari adat yang diberikan kepada orang fasik, orang kafir. Dia mukjizat. Itu sihir. Maunah ni apa? Bukan maunah, tidak. Pertolongan daripada Allah. Maknanya perkara yang mencarikan adat yang diberikan kepada orang-orang yang salih, para wali. Maunah. Istidraj, perkara yang mencarikan adat yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang fasik. Istidraj, beri secara, orang panggil apa, mempermuakan. Contohnya Fir'aun tak pernah sakit. Tidak ada satu urat panau pun yang mengingat pada dirinya, menyebabkan dia lebih kufur kepada Allah. Mana istidraj. Mukjizat, perkara yang diberikan kepada Nabi, yang mencarikan adat. Banyaklah bulan terbelah dua. Dan contohnya, kalau bulan terbelah dua, saintis kaji, memang betul. Bulan terbelah dua memang betul, ada kesan dia. Bulan terbelah dua. Dan adalah orang-orang mukmin yang paling sempurna keimanannya. Rasul ni orang mukmin yang paling sempurna iman. Tak boleh kita mendakwa kita lah orang yang paling sempurna iman. Para nabi lah orang yang paling sempurna iman. Keimanan nabi-nabi dan rasul yang kedudukan imannya paling tinggi dari iman-iman yang lain yang kita sebut tadi, ialah kerana rasul-rasul itu diutuskan oleh Allah ke alam dunia ini untuk menyampaikan berita mengembirakan, berita gembira tentang syurga, tentang nikmat-nikmat syurga, dan yang menakutkan azab neraka. Allah Rasul beri berita basyiran wa nazira, berita gembira, basyir syurga, nazir berita-berita yang menakutkan, yang menggerunkan. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nazira wa in min ummatin illa khala fiha nazir. Surah Fatir ayat 24. Maksudnya, sesungguhnya kami mengutuskan kamu wahai Muhammad dengan agama yang benar, yakni agama Islam, sebagai pembawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Berita gembira ni kepada orang-orang yang beriman, dan pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar, orang fasik, munafik, orang kafir. Dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada dalam kalangannya dahulu seorang rasul pemberi ingatan dan amaran. Jika zaman mereka ini tidak ada nabi dan rasul, dikira sebagai ahli fitrah. Contoh, daripada seorang nabi kepada seorang nabi tak ada nabi, dikira mereka ini sebagai ahli fitrah. Dan ulama mengatakan mereka yang tidak sampai seruan Islam, contohnya mereka berada di pendalaman. Tapi kalau kita tengok penduduk asli di Indonesia sebagai contoh, di pedalaman itu misioneri sampai. Malah yang didedah dalam YouTube, dia juga terpaksa menyamar sebagai misioneri untuk pergi balik, tapi dia balik lewat. Tapi tak tahulah itu yang sempat ditunjukkan, dibetulkan balik. Mereka yang tidak ada dan ditawarkan dengan benda-benda kesenangan dunia ini, mereka akan tertarik. Tapi kita beri
basyiran wa naziran, berita gembira dan berita yang menakutkan, menggerukan. Kata persoalan boleh timbul kalau tidak ada, kita pergi pada perbincangan dan kesimpulan. Okay, perbincangan dan kesimpulan. Okay, pengenalan berkaitan dengan iman. Mana Tuan Syekh kitab ni Tuan Haji Said Haji Ibrahim ni dia buat beberapa kesimpulan, conclusion dia kata. Yang pertama, mereka yang percaya kepada rukun-rukun iman bermakna mereka telah makrifah kepada Allah, mereka telah kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana perkara pokok pangkal agama ini adalah mengenal Allah. Awwaluddin ma'rifatullah. Pokok pangkal agama kenal Allah. Dan kepada malaikat, rasul-rasul, kitab-kitab Allah, Taurat, Injil, Taurat, Injil, Zabur, Alkitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, hari akhirat, bahawa suatu masa akan berlaku pengakhiran kepada alam, hari akhirat, qada dan qadar, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itu termasuk dalam kalangan orang yang benar pengakuan iman. Dan kita ketahui bahawa iman ini membenarkan dengan hati, atau disebut sebagai iqrar bil lisan wa tasdiq bil qalbi wal amal bil jawari. Iman ini kita tuturkan dengan lidah kita dan kita benarkan dengan hati kita. Apa yang kita tuturkan dengan mulut ini sama dengan apa yang kita iktiqad, pegang dalam hati kita, dan kita buktikan dengan amal perbuatan kita sama. Mulut, hati, perbuatan kita ini semuanya sama. Yang kedua, orang-orang yang telah makrifah kepada Allah, orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan mereka terbahagi kepada 4 martabat tadilah. Martabat alim ulama, kita kata, martabat orang yang bertaklid dan orang yang ikut syariat, dan martabat para nabi dan rasul. Iaitu pertama martabat iman ulama, kedua martabat iman orang yang bertaklid. Dan kita ketahui bahawa taklid ini sah pada peringkat awal. Contoh orang baru masuk Islam, dia tak tahu nak baca Fatihah, tak tahu, ikut aja. Dia ikut aja kita semayang, sah. Kerana dia belum belajar, sah. Ini ada orang bila masuk Islam, masuk siap kau potong. Takutkan dia pula. Cara tak ada kerja lain, nak memotong kan. Kita beri khabar gembira kepada dia, kita bantu dia kan? Ketiga, martabat iman orang yang menjalankan syariat Allah kan? Dan keempat, martabat iman para nabi dan rasul. Ini iman yang sentiasa bertambah dan tidak pernah berkurang. Iman para nabi dan rasul. Yang ketiga, martabat iman ulama ialah keimanan mereka dengan memikirkan kejadian alam beserta dengan dalil-dalil naqli atau dalil-dalil akli, nazar wastidlal. Nazar teori, istidlal berdasarkan dalil. Yang ni ada orang juga dia kata, kenapa Ustaz sibuk suruh orang itu mazhab tak ada Quran suruh. Tapi kenapa kita ikut? Kerana mereka buat suatu itu berdasarkan dalil naqli dan dalil akli. Dia ada dalil. Contoh beginilah,
Kita tak pandai masak, tapi pandai mengomel. Makan masakan tu tak sedap, masakan tak sedap. Bila kita buat, kita tak tahu apa nak letak. Kalau letak belacan, kita letak setengah kilo belacan. Tapi bila makan, langsung tak punya suara, jadi senang. Maknanya ulama yang buat boleh, yang penting kita belajar. Bila kita mahir empat mazhab, contoh Hasan al-Basri dan Ibn Taymiyah, kalau dia buat mazhab baru, dia boleh. Ada segi ilmunya ulama kata, tapi dia merendah diri, memadailah dengan mazhabnya yang ada dibimbangi akan berlaku perpecahan. Tengok ulama-ulama dia fikir umat, bukan fikir diri dia. Sehingga orang kita ni fikir nak glamour aja. Aku nak glamour juga, tapi tidak, dia fikir umat lebih penting daripada diri. Sekalipun setengah ulama kata dia boleh buat mazhab. Kalau kita pandai, keempat-empat mazhab tak ada masalah. Ini cuma belagak aja. Ambil wuduk dengan mazhab Syafi'i, nak semaya ke Maliki, tak sah. Kenapa? Bila Syafi'i tengok ini bukan aku, Hanafi tengok ini bukan aku, campur habis. Kalau kita mahir tak ada masalah. Dan sebenarnya ijtihad mazhab ini masih terbuka. Tapi masakan kita layak, kerana ulama yang terlebih hebat Hasan Basri dan juga Ibn Taymiyah menghasilkan diri dia tidak layak. Rendah diri dia. Cuma yang ada ijtihad fatwa, perkara-perkara yang baru berlaku dan tidak ada, memerlukan pada ijtihad dan pandangan ulama. Yang keempat, keimanan ulama yang berasaskan nazar wa istidlal, teori dan dalil, ataupun kita kata dalil nakli, dalil daripada Quran dan hadis, dan juga dalil daripada akal. Mempercayai Allah yang mencipta alam ini bersifat qudrat, bersifat kuasa Allah Ta'ala, iradah bersifat kehendak Allah Ta'ala, dan bersifat ilmu, bersifat maha mengetahui Allah Ta'ala. Dan juga ma'rifah dengan asma-asma Allah, kita tahu dengan nama-nama Allah. Ini ada pula 99 najib, 99 najib. Tapi yang bukan nama Allah 99, tapi Allah Ta'ala beritahu dalam Al-Quran. Itu pun kalau nak bahas, nak kaji, tak tahu berapa tilik, luas. Dikenali sebagai Asma'ul Husna. Walillahil Asma'ul Husna fad'u biha. Bagi Allah nama-nama yang terindah. Apabila kamu berdoa, berdoalah, serulah dengan nama itu. Kita nak minta Allah Ta'ala beri rezeki, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim. Kalau dalam peperangan, Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, sesuai dengan nama Allah. Kita seru dengan nama. Dan sifat-sifat kamalat, sifat-sifat kamalatnya, sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana mukhalifat lil hawadis, yang bersalahan dengan yang baru. Mana kita fikir tak sampai, kerana Allah Ta'ala dah buat. Kalau fikir macam ni, mana tak sampai, kerana Allah Ta'ala dah buat. Bukan maknanya kita dunia ni tak pernah tengok, tapi di akhirat Allah Ta'ala beri tengok. Tapi syarat kena jadi ahli syurga, kena masuk syurga dulu. Kalau ahli neraka tak ada kesempatan, tak berpeluang dia. Dan walaupun banyak kali saya beritahu, di antara nikmat syurga banyak, nikmat syurga itu banyak, tetapi nikmat yang paling besar melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi penghuni syurga. Yang kelima, martabat iman orang yang bertaklid. Taklid mana ikut?
ialah keimanan dan makrifah mereka terhadap Allah hanya dengan mendengar dan mengikut perkataan orang sahaja tanpa dalil dan hujah. Pada peringkat awal diterima, tapi takkanlah kita begitu selamanya, mesti juga ada hujah. Itu yang kita belajar dulu yang depan tadi kata apa? Ilmu akidah ini kalau langsung tak ada orang tahu berkenaan dengan ilmu akidah jadi fardu ain. Kecuali ada di kalangan kita yang tahu tentang ilmu akidah, maka dia kembali kepada fardu kifayah. Kalau langsung tak ada, dia jadi fardu ain. Kerana wajib siawal kena belajar ilmu akidah. Yang keenam, martabat iman orang yang bertaklid adalah martabat iman yang paling lemah. Kerana dia ikut kerana ketakwaan, ketaatan dan kecintaan mereka terhadap Allah terlalu kurang. Tapi ada juga macam yang berlaku kepada Bani Israel ataupun kelompok ahli kitab Yahudi. Dan juga ketika Nabi mengikuti bapa saudaranya berniaga di Syam, dia tahu itu adalah Nabi kerana ada tanda nubuwah ada pada wajah Nabi, dan dia beritahu. Di antaranya Buhairah pada dia beritahu kepada Abu Talib, suruh jaga anak saudara kamu taklah seorang Nabi. Bimbang, dia kata Yahudi akan cuba untuk membunuh anak saudara kamu, dan dia tu bawa balik. Dan kalau kita ikut sejarah, Abu Talib ini tidak adalah orang yang paling sayang kepada Nabi. Sayang betul dia kepada Nabi, tapi dia tak beriman kepada Allah. Dan Nabi nak sangat supaya dia beriman. Kerana apa? Malu, kerana dia golongan bangsawan Quraisy, Bani Abdul Muttalib, golongan bangsawan. Itu saja. Dan Nabi nak sangat pakcik dia ni supaya mati dalam Islam, tapi tetap pakcik dia menolak. Malah Al-Quran menyatakan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Hai Muhammad, kamu tak dapat beri hidayah kepada orang yang kamu sayang. Walakinallaha yahdi man, akan tetapi Allah Ta'ala beri hidayah kepada siapa yang mereka Allah Ta'ala kehendaki. Alhamdulillah. Cuma hidayah Allah kena cari. Kenapa kena cari? Kerana Allah Ta'ala ini kuat, Tuhan, bukannya hamba. Bukan ikut kita kena ikut Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang cari, Allah Ta'ala akan beri. Iza taqarraba al-'abdu bi shibrin taqarrabtu ilayhi zira'an. Allah Ta'ala sebut dalam hadis kursi, apabila hamba ku datang kepada aku sejengkal, selangkah aku akan datang dia sebut langkah. Dan apabila hamba ku datang kepada aku dalam keadaan berjalan, aku akan datang kepada ini secara berlari. Seolah-olah begitu. Bila kita mencari hidayah. Dan saya dengar satu radio aktif, seorang daripada KK lah, di Kota Kinabalu, namanya Islam dia Fatimah Az-Zahra nama dia kan. Nama Kristian ni apa dia? Tapi dia kata dalam keadaan dia cari keseronokan hidup ini, yang dia dapat adalah apa? Seolah-olah dia kata memang boring sudah hidup, rasa nak mati. Mana dia cuba berapa kali nak bunuh diri, tapi Allah Ta'ala masih sayang kepada dia, sehingga kan dia doa, ya Allah, maknanya Tuhan, kalau kamu ada, selamatkanlah aku daripada ini. Dan dia minum air, dan dia kata dia buat, sehingga dia pernah ambil dadah dan sebagainya. Dan dia pernah kawan dengan kawan yang Islam juga, tapi tak ajak pun dia
tak beritahu pun tentang Islam. Tetapi bila dia tidur, dia mimpi gelap sehinggalah dia nampak sinar dan dia ikut sinar tersebut, dan makin lama makin terang, dan lalu dia dengar suara azan. Sungguh indah sekali, dia kata. Dan dia sedar, dan apabila dia sedar, maknanya tak lama dah lepas tu subuh, dan dia dengar suara azan berkumandang, dan dia dengar sampai habis. Dia rasa tenang jiwa. Dan apa dia bila berjalan, dia dengar lagi azan, kaki dia melangkah sehingga ke masjid, dia kata. Tapi dalam dia masuk Islam, dan alhamdulillah jadi salah seorang mereka NGO yang melakukan kerja-kerja Islam. Dia orang KK tapi duduk di KL, duduk di KL. 7 tahun dia balik ke Sabah. Yang ketujuh, martabat iman orang yang menjalankan syariat Allah ialah keimanan mereka terhadap Allah berasaskan syawahid dan barahim. Syawahid jamak. Kalau satunya syahidah atau syahadah. Kalau barahim jamak, burhan. Maknanya dalil, maknanya bukti-bukti, hujah dan dalil. Syawahid, syahadah maknanya dilihat. Burhan ni makna hujah dan juga dalil, maknanya ada dalil. Dan juga orang-orang yang menjalankan syariat Allah, imannya boleh bertambah dan juga boleh berkurang. Berkurang, bertambahnya dengan banyaknya taat kepada Allah, berkurang dengan kurangnya melakukan taat kepada Allah. Malah kalau jatuh dalam maksiat, dia akan berkurang. Yang ke-8, martabat iman orang yang menjalankan syariat Allah adalah iman yang tinggi. Dan mereka adalah orang yang cintakan Allah serta taat kepada Allah. Kita takut kepada Allah, kita gerun kepada Allah, dalam masa yang sama kita kena cinta kepada Allah. Dan taat kepada perintah Allah. Dan takut melanggar perintah Allah. Dan disebut macam mana takwa. Takwa ni diterjemahkan macam mana kamu berjalan. Saya bertanya, di jalan yang penuh dengan duri, onak dan duri, mestilah kita berjalan dengan berhati-hati. Kalau ada duri, kita elak. Itu makna takwa kepada Allah. Kena beringat. Bukan hanya nampak orang saja, ini tak betul ni. Itu banyak orang kan, dia nampak orang saja, diri sendiri tak nampak. Dan takut melanggar perintah Allah. Dan mereka adalah ulama yang benar-benar menjalankan hukum Allah. Hukum Allah. Yang ke-9, martabat iman Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul adalah iman yang paling tinggi. Maknanya martabat ulama, martabat yang tinggi. Martabat iman dan Rasul, martabat yang paling tinggi. Martabat sederhana, martabat orang yang mana? Martabat yang paling rendah, orang yang bertakwa. Itu paling rendah. Kerana mereka adalah orang yang maksum dan bermukjizat dan juga menunaikan hak-hak ketuhanan. Kita tak jalankan. Betapa banyak hak-hak ketuhanan kita tak jalankan dan kita tidak laksanakan dalam hidup kita. Dan iman mereka adalah dengan dalil dan juga hujah. Ada bukti yang jelas. Kalau ada persoalan boleh ditimbulkan, kalau tidak kita masuk pada pasal yang berikutnya.
Betul. Yang bukan kita lah, bukan kita orang biasa. Nak katakan kita masuk dalam taklid memang ada. Nak katakan kita nak masuk dalam iman orang yang apa nama dia, yang menjalankan syariat tu sikit-sikit je akan ada. Jadi di mana kita orang biasa? Okay. Maknanya pada peringkat awal, saya bagi tahu tadi kan, pada peringkat awal iman secara taklid ini sah. Di mana kalau kita buka kitab-kitab kitab-kitab akidah, mana syarat kita bertaklid kepada orang yang beriman, orang yang ada dalil pada peringkat awalnya. Tapi takkanlah kita daripada muda sampai ke tua sampai satu dalil pun kita tak tahu. Atau kita maknanya taklid mana dia ikut. Kenapa kau semayang tak tahu? Tengok haji semayang lah. Itu contoh. Ataupun dia kata Tuhan ada, tak tahu. Cuma masalah ketuhanan agak bahaya sikit kalau kita tak tahu. Maknanya kita mesti ada hujah, ada dalil. Hujah dari segi nakli, dari segi dalil Quran. Paling kurang pun kita kata qul huwallahu ahad. Dan walaupun kita nampak surah Al-Ikhlas itu ringkas, tapi ternyata berada dunia, dia Kristian nama, dia Hindu. Pada peringkat awalnya dia tertarik dengan surah Al-Ikhlas kerana dia jatuh hati pada seorang wanita Melayu, tapi nak kahwin. Wanita Melayu kata kena masuk Islam. Kenapa aku kena masuk Islam? Tak payah, biar aku dalam agama Hindu, kamu dalam agama Islam. Tapi bila dia berjumpa dengan seorang ustaz, dia kata cerita ustaz tu, walaupun kita hentam dia, kata dia relax dan dibacakan surah Al-Ikhlas, baru dia sedar bahawa sebelum ni kalau dalam agama ni bukan Allah, bukan Tuhan yang asal, tapi bila dia dengar itu seolah-olah Tuhan yang kata. Ya betul, katakanlah bahawa Allah itu asal. Dan kita mesti sampai ke tahap iman dengan dalil. Boleh? Peringkat awal tak diterima, peringkat awal. Contohlah, dia dulu samsing apa semua, kamu samsing, kamu dusun, kamu mana tak kira lah. Tapi bila Allah Ta'ala campurkan hidayah dia, peringkat awalnya iman dia tu secara taklid sah. Tetapi jangan biarkan iman secara taklid itu berlanjutan sampailah dia ketua. Tak tahu, kena belajar. Ya? Itu soalan. Tak ada terus sebab. InsyaAllah kita pergi kepada bab yang seterusnya, pasal ke-10, beriman kepada Allah. Kita tengok yang tadi diambil semua, kemudian diambil satu-satu dan dihurai secara mendalam. Ini dia hurai beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal ke-10, beriman dengan kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman dengan kewujudan Allah merupakan hubungan kuat dan pertalian yang kukuh di antara Khaliq dan makhluk, di antara Allah dan manusia. Biar kita sedar, biar kita ketahui bahawa kita ini perlu ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Kita biar rasa kita ada hubungan pertalian. Apabila kita sembahyang, kita rasakan kita sedang bercakap dengan Allah Ta'ala. Bila kita baca Quran, kita rasa Allah Ta'ala sedang bercakap dengan kita. Nak sampai begitu sekali. Ada hubungan hidup kita ini tak boleh putus dengan Allah Ta'ala. Apa saja kita buat, kerana ada hubungan dengan Allah Ta'ala lah. Isteri kita ketika dulu bukan kita kata nak sentuh, tengok pun kalau berlebihan haram. Tapi apabila hubungan dengan Allah Ta'ala, halal segala-galanya, halal tidur sebantar dengan semua ini kerana ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Dengan jiran ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Dan ini diceritakan Imam Syafi'i. Isterinya tanya, mana dia lebih sayang? Kata kamu cinta pada aku, kata kamu kasih pada aku.
mana kamu sayang daripada Allah? Lalu dia katakan, aku sayang pada Allah lah, aku sayang pada kamu. Adapun kita ini, apa nama, nasi lemak buah bidara, tahun selatih, hamba lurutkan, buang emak, buang saudara kerana kasih, hamba lurutkan. Itu masalah. Kalau kena pada caranya tak apa, kan? Tapi kena yang tidak beriman, ini masalah. Di mana manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia di alam dunia ini. Italah yang paling mulia. Siapa yang muliakan? Allah Ta'ala. Mana buktinya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Telah kami muliakan, yakni Allah, Bani Adam, keturunan anak cucu Adam ini, wa hamalna, dan kami letak dia fil barri wal bahr, di daratan dan di lautan. Allah Ta'ala muliakan. Sedang semulia-mulia yang ada di dalam tubuh manusia adalah hati. Dalam diri kita ni ada hati. Ada pernah tengok hati sendiri? Ya. Tapi macam mana kata ada? Bagaikan kata apa nama? Abdul Wahab. Bagaikan kuda tidak percaya, ibarat apa nama, kuda hampir mati, dia kata. Kalau dinda tidak percaya, operiklah dada, belahlah hati. Kita begitu. Tapi cakap aja, cuba ambil kapoklah dada, tak pukang lagi. Maknanya. Dan semulia-mulia sifat yang ada dalam hati itu adalah keimanan. Mana kita ada hati, semulia-mulia sifat yang ada pada hati ini keimanan. Kerana ada keimanan lah kita tak buat yang Allah Ta'ala larang. Kerana ada keimanan lah kita takut kepada Allah Ta'ala. Jika tak ada keimanan, ini tak ada orang nampak. Tengok cari duit. Kadang-kadang Allah uji dengan kesusahan, tapi jangan ambil sesuatu yang bukan hak kita. Kerana bila bukan hak kita, dia akan tarik. Jadi tak cukuplah yang hak kita ada, kita campur dengan kotoran. Keimanan itu bukanlah hanya semata-mata ucapan yang keluar dari mulut seseorang itu saja. Bukan dikata aku beriman, saya beriman, tidak. Tetapi keimanan yang sebenar adalah merupakan akidah atau kepercayaan yang timbul dari hati seseorang tadi, yang didorong oleh perasaan cinta dan kasih terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih dari segala yang dicintai dan dikasihi dari apa yang ada dalam dunia ini. Dia kasih kepada Allah melebihi segala-galanya. Dan Nabi kata, tidak beriman seorang kamu sehingga kamu lebih mengasihi aku daripada segala-galanya, daripada anak kamu, daripada ayah kamu, daripada manusia seluruhnya. Firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amrihi wallahu la yahdil qauman fasiqin. Sadaqallahul azim. Surah Taubah ayat 24. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, jika bapa-bapa kamu dan anak-anak kamu dan saudara-saudara kamu dan isteri-isteri kamu atau suamimu, kalau isteri suamimu, dan kaum keluarga kamu dan harta benda yang kamu usahakan dan perniagaan yang kamu bimbang akan merosot dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai,
jika semuanya itu menjadi perkara yang kamu cintai lebih daripada Allah dan Rasulnya dan daripada berjihad untuk agamanya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya, yakni azab siksanya, kerana Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Tak boleh, mesti meletakkan Allah dan Rasul lebih tinggi daripada segalanya. Dan kita solat nampak perbuatan, tapi juga bertunjangkan kepada akidah, bertunjangkan kepada keimanan kepada Allah. Jika tidak bertunjangkan kepada akidah, Allah Ta'ala akan tolak solat. Dan juga begitu jugalah dengan ibadah-ibadah yang lain. Jadi saya rasa ini sekat, insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan, insya-Allah, ke persoalan apa nama yang beri kepada pencerahan. InsyaAllah saya akan jawab sekadar kemampuan saya. Kalau tak ada malah sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dan mudah-mudahan kita dapat menjaga iman akidah kita sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka mujibat rahmatik wa 'azaa'il maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin wal fawz bil jannah wan najata minan nar. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا ما أديته ولا حاجة من هوى الدنيا ولك فيها رضا ولنا فيها صلاة إذا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مصر، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في سوريا، اللهم انصر الإسلام في كل مكان. اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا اغفر لنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Terima kasih di atas kesukaan mendengar. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah, apa yang kurang itu datang kelemahan diri saya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.